Tuan-tuan yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Kita sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang masuk. Tuan-tuan yang dah masuk, tolong share lah ya, share pada sahabat-sahabat tuan-tuan, pada FB tuan-tuan, mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat insya-Allah ya. Jumpa masuk, jumpa masuk. Beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya tuan-tuan. Silakan jumpa masuk. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita sebentar lagi. Tuan-tuan yang dah masuk tolong share di FB masing-masing ya. Mudah-mudahan ada ataupun siapa-siapa yang dah janji ya untuk join kelas kita, tuan-tuan boleh text dia lah sekarang sementara kita belum start lagi ni. Biasanya saya akan tunggu 5 minit lah ya sebelum kita mulakan doa dan sebagainya ya. Silakan jumpa masuk tuan-tuan. Jumpa masuk, insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi. Tolong share. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang nombor 31 daripada surah Yasin tuan-tuan. Ayat yang ke-31 daripada surah Yasin. Kalau tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa ya. Nanti kita akan share di skrin, tuan-tuan boleh tengok ayat tu. Silakan jumpa masuk. Siapa yang baru join, selamat datang, selamat berukhuwah. Nama saya Ustaz Nasar dan mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan atau puan untuk faham bahasa Arab Al-Quran insya-Allah ya. Tuan-tuan mudah je, saya minta tolong share je ya. Biarlah ramai yang dapat manfaat. Hari ni kita selalunya kalau dalam program ni kita bahaskan apa yang ada di sebalik ayat tersebut ya. Baik, mula-mula kita baca ayat, lepas kita baca ayat, kita tengok apa yang tertulis, apa yang tersurat. Orang sastra kata yang tersurat ya. Dan kemudian kita tengok apa yang tersirat. Tersurat, tak kira lah apa pun ya. Yang tersurat tu yang tertulis di situ. Yang itu kita akan bahaskan satu persatu biar tuan-tuan faham betul-betul apa teks dia, teks daripada Allah Ta'ala tu apa. Kemudian baru kita gali apa benda lah sebenarnya yang Allah Ta'ala nak dari kita ni. Allah nak kita jadi macam mana dalam konteks hari ini. Yang itulah baru timbul ketaatan tuan-tuan kan. Barulah kita rasa Quran itu dekat dengan kita. Kalau kita tengok makna dia semata-mata, nanti kita rasa ayat ni bukan untuk kita ni, ini untuk orang dulu-dulu ni. Untuk orang zaman Rasulullah ni, macam tu. Bukan. Quran ni sesuai dan relevan untuk semua orang. Walaupun zaman Rasulullah, walaupun zaman tabi'in ke ataupun kita ni yang keberapa punya tabi'in kita pun tak tahu. Silakan tuan-tuan. Siapa yang belum share tolong share ya. Tolonglah share ke FB masing-masing. Bukan susah pun ni. Permintaan yang kecil saja supaya ramai yang dapat manfaat insya-Allah. Silakan. Okeylah tuan-tuan, boleh kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah, kemudian kita doa tau. Tapi sementara tu sambil doa tu tuan-tuan yang belum share tolong share ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-31 ayat yang ke-31 daripada surah Yasin Jom kita tengok apalah yang tertulis di sini.
nanti kita gali apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat kita. Ni alam yarau, nanti saya besarkan sebentar. Okey, di dua baris ni. Alam yarau kam ahlakna min qablihim minal quruni, dan bawah innahum ilaihim la yarji'un. Ya, okey, nanti saya baca. Bacakan sekejap. Saya baca tuan-tuan puan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim, tuan-tuan. Ini kita consider sebagai rangkap yang pertama. Sebentar, saya letak color. Mana nak bagi color ni? Sebentar, tuan. Alright. Ini kita consider sebagai rangkap pertama. Alam yarau kam ahlakna min qablihim minal qurun. Oh, maaf. Kita kena berhenti dekat minal qurun dekat sini. Kemudian annahum ilaihim la yarji'un. Ini dia punya rangkap yang kedua. Okey. Kita tengok makna dia dulu, tuan-tuan. Alam yarau kam ahlakna min qablihim minal qurun. Maksud dia apa? Maksud dia adakah tidak ataupun tidakkah mereka melihat, mereka memerhatikan berapa banyak yang telah kami binasakan, berapa banyak yang telah kami hancurkan sebelum mereka dari kalangan ataupun dari kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa dari sebelum mereka. Tidakkah mereka melihat berapa banyak yang telah kami binasakan sebelum mereka di kalangan kaum-kaum terdahulu. Itu maksud dia. Kemudian annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka itu, kepada mereka tidaklah mereka itu kembali. Maksudnya apa? Sesungguhnya mereka itu tidaklah kembali pun kepada kaum mereka ataupun kepada dunia mereka ataupun kepada tempat tinggal mereka. Ya, lagi sekali tuan-tuan. Fahamkan ayat ni dulu baru kita boleh ambil apa yang intipati daripada ayat ni. Tidakkah mereka itu melihat, wahai Muhammad, ya? Wahai Muhammad, tidakkah kaum Quraisy itu melihat berapa banyak kaum yang telah kami hancurkan sebelum mereka? Tidakkah mereka itu kaum Quraisy itu, tidakkah kaum Quraisy itu melihat, wahai Muhammad, berapa banyak yang telah kami hancurkan, kami binasakan, kami musnahkan sebelum mereka di kalangan kaum-kaum terdahulu itu, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Ingat tak? Kemudian Allah menyebut annahum ilaihim la yarji'un. Ya, sesungguhnya mereka itu, kepada mereka tidaklah mereka itu kembali. Maksudnya apa? Mereka tidak kembali pun kepada mereka tidak kembali kepada kaum mereka ataupun tidak kembali kepada negeri mereka, tidak kembali kepada tempat mereka tinggal. Allah hancurkan mereka habis semua sekali, tu maksud dia. Jadi Allah kata, tidakkah mereka melihat, wahai Muhammad? Atau tidakkah orang Quraisy itu melihat? Tu maksud dia. Berapa banyak yang telah kami hancurkan. Faham tak? Faham tak ayat ni? Ya, apa yang tuan-tuan boleh ambil daripada ayat ni? Tuan-tuan janganlah harapkan saya je. Tuan-tuan mestilah kena try juga kan. Tuan-tuan kan dah belajar lama. Jadi tentulah cara untuk keluarkan apa yang dimaksudkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah tu kan kita dah banyak video ataupun banyak hari, banyak ayat yang kita dah bincangkan. Pasti tuan-tuan dah mula faham macam mana kita nak gali ataupun kita nak ambil ibrah daripada ayat Al-Quran. Kadang-kadang ayat dipendek kan, tapi macam-macam benda kita boleh gali ataupun kita boleh absorb daripada ayat tersebut, ya. Jadi ayat hari ni agak panjang, so kita agak mewah lah. Kita agak mewah jugalah dengan apa? Dengan ibrah-ibrah yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut. Ya tuan-tuan ya. Okey, yang pertama nanti kita pergi ke ayat ni supaya tuan-tuan nampak Okay, yang pertama lah tuan-tuan, pada pendapat saya, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ini adalah satu teknik dakwah yang Allah Ta'ala ajar pada para pendakwah. Ini mungkin adalah salah satu daripada teknik macam mana cara nak berdakwah. Ini sebenarnya ialah suruh orang merenung. Suruh orang lain ataupun suruh kita punya mad'u kita tu merenung tentang apa yang telah terjadi sebelum ini. Itu maksud dia. Tengok sejarah, maksudnya tengoklah sejarah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menghancurkan
telah menghancurkan orang-orang terdahulu. Ni sebenarnya adalah salah satu teknik bagaimana untuk beri kesedaran kepada orang. Ya, kita boleh berikan contoh, tengok dia tu, tengok dia ni, tengok orang tu, tengok orang ni, tengok kaum tu, tengok kaum ni. Ya, kita tengok kelompok tu, tengok kelompok ni, tak kiralah kelompok apa pun bagaimana Allah Taala melakukan kepada mereka setelah mereka ingkar ataupun setelah mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh ambil contoh orang-orang terdahulu lah. Jadi orang terdahulu ni orang sebelum daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun boleh, orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun boleh. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran. Kalau orang zaman Rasulullah, kita tengok dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam konteks kita hari ini, tuan-tuan boleh ceritalah. Tuan-tuan boleh ambil siapa-siapa yang dikenali oleh tuan-tuan dan dikenali oleh mad'u tuan-tuan tu. Tengoklah kalau mad'u tuan-tuan tu ramai, tentulah nak cerita kepada seorang yang dikenali lah. Ya, tapi kalau mad'u tuan-tuan tu anak-anak, tuan-tuan boleh cerita kat dia. Tak payahlah sebut nama, tapi cerita pada kelompok-kelompok tertentu yang telah dihancurkan oleh orang. Tapi yang penting itu ialah teknik. Bagaimana kita nak bagaimana teknik kita nak orang dekat kepada Allah, orang menerima ajakan dari orang nak menerima Al-Quran, ya, caranya ialah dengan antara teknik yang baik Allah ajar kat kita, suruh merenung apa yang telah terjadi kepada orang-orang yang terdahulu tu, maksud dia. Ya tuan-tuan. So kita boleh sebut bahawasanya konsep dia sama je. Maksudnya sejarah itu akan berulang, betul tak? Sejarah itu akan berulang, tapi pengulangan itu orangnya berbezalah, dan apa kita panggil, dia punya musibah yang ditimpakan tu berbezalah antara satu sama lain, tapi musibah tetap musibah, mati tetap mati, hancur tetap hancur, dihina oleh Allah Taala tetap dihina juga. Betul tuan-tuan Macam mana kalau kita tengok daripada zaman dulu kan, macam mana ada orang dihina dengan lalat je masukkan dalam hidung, macam terror sangat kan. Di mana itu satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musibah yang ditimpakan. Kemudian ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam laut. Macam Firaun kan. Musibah juga. Tapi akibat sama juga. Perbuatan sama juga. Kemudian Qarun, sama juga perangai dia. Betul kan? Sama juga perangai dia. Ya, kemudian Allah hancurkan juga, tapi Allah hancurkan, tenggelamkan dia dalam tanah. Ya, kaum Samud, ya, kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut yang itu popular, semua orang tahu kan, yang macam Allah Taala hancurkan dia. Lepas tu yang Nabi Nuh alaihissalam, ingat tak Nabi Nuh? Allah hancurkan dia dengan banjir besar dan sebagainya. Dan ada kaum yang Allah Taala matikan dengan pekikan satu pekikan. Penghinaan tetap akan terjadi. Ya, okey, sekarang ni sejarah berulang. Faham tak? Cuma orang yang terlibat berbezalah, tapi semua musibah tu datang dari Allah. Yang sama apa? Yang sama perangai mereka, tuan-tuan. Perangai mereka tetap sama, lebih kurang. Jadi itulah penyebab Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan bala ataupun bencana tersebut. Allah hancurkan mereka. Cara Allah hancurkan mereka tu, Allah lah yang paling kreatif sekali, tuan-tuan. Ya, untuk menghinakan salah satu bangsa yang tolak ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memang paling kreatif untuk menghina ataupun menghancurkan mereka kan. Kreatif tak? Ada pakai lalat kan, ada pakai air, ada pakai tanah, ada pakai banjir, ada pakai pekikan, ya tak? Satu pekikan saja. Itu zaman dulu. Okey, zaman sekarang ni macam ni tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam cara, tuan-tuan. Allah Taala nak hancurkan sesuatu kaum. Allah nak hancurkan satu kelompok. Ada, kalau contohnya macam tsunami, satu pulau Allah Taala habiskan, beratus ribu mati. Kalau tuan-tuan tengok dalam kisah, dalam sejarah bagaimana wabak penyakit, ada yang beratus ribu. Tuan-tuan tengok 100 tahun yang lepas, 200 tahun yang lepas, tiap-tiap 100 tahun tu, kalau tak silap saya lah, saya pernah baca dalam artikel yang selalu sampai dekat kita tu kan. Apa nama wabak tersebut, dan itu membunuh berapa ratus ribu orang, yang itu membunuh berapa jutaan orang. Jadi maknanya itu adalah musibah-musibah yang ditimpakan. Kalau tuan-tuan masih ingat macam mana wabak AIDS dulu, ataupun penyakit AIDS mula dikenali oleh manusia pada waktu itu kan. Puncanya apa tuan-tuan? Puncanya mudah saja, ingkar pada perintah Allah. Mereka langgar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Allah Taala mudah aja hantarkan satu bencana, habis semua satu kaum. Dan tuan-tuan, kaum yang ada di tempat tersebut sekarang ni ialah kaum yang baru yang telah digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak tuan-tuan, kita kalau mati hari ni, sehari dua je lah orang sedih, lepas tu orang tak adalah sedih lagi. Buat apa nak sedih lama-lama kan? Ada orang lain yang akan ganti kita. Tuan-tuan, sekejap je. Kita punya harta benda tu semua kita dah bagi kat orang lain. Kereta kita pun dah orang lain bawa.
So dalam konteks ni Allah Taala nak para pendakwah ni guna cara yang sama, berani guna cara yang sama, tunjukkan hukum-hukum Allah, berani tunjukkan hukum Allah, hukum alam yang telah Allah Taala tetapkan. Kalau kamu jahat, kamu mati dalam keadaan hina. Kalau kamu tak sempat bertaubat. Tapi kalau andai kata kamu bertaubat dan kamu baik, kamu taat kepada perintah Allah, insya-Allah nanti kamu akan mati dalam keadaan mulia. Kamu akan mati dalam keadaan mulia lah maksudnya, tuan-tuan. Biasanya gitulah. Tapi kadang-kadang ada juga orang tu baik tapi dia mati dalam keadaan dilihat orang macam tak berapa sempurna, Tapi itu ada sebab lah, mungkin Allah Taala nak tinggikan martabat dia ke, ataupun Allah Taala nak Allah Taala nak ampunkan dosa dia dengan cara begitu, Jadi kita kena selalu baik sangka jugalah, tuan-tuan. Tapi basic dia dalam konteks ayat ni ialah itulah dia, tuan-tuan. Kalau kita jahat, kita tak terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh hapuskan kita dengan dalam keadaan ini, walaupun dalam ramai-ramai. Dan sebenarnya mudah aja bagi Allah untuk gantikan sesuatu kaum. Mudah sangat Allah Taala nak gantikan sesuatu kaum. Kalau tuan-tuan tengok tsunami, berapa ratus ribu yang mati hari itu kan. Kalau tuan-tuan pergi kat sana, tuan-tuan tengok macam tak ada apa-apa je hari ni. Ya, tuan-tuan pergi kat sana, adalah kesan-kesan sikit, tuan-tuan tengok sama je, tak ada apa. Tak ada beza sangat pun. Jadi Allah gantikan dengan orang yang baru. Allah masukkan orang yang baru di tempat tersebut, dan hari ini mereka menjadi lebih baik, tuan-tuan. Mereka menjadi lebih baik. Nak bagi tahu apa? Mudah saja kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak gantikan dengan satu kaum yang lain, bunuh habis satu kaum tu. So matlamatnya supaya jangan sampai jadi gitu. Itulah matlamat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai jadi gitu. Itu tujuannya Allah Taala bagi ayat ni pada kita. Jangan sampai jadi begitu, Sekarang ni kalau andai kata kita tak kembali kepada Allah, bila Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan kemurkaan dia seperti mana Allah zahirkan kemurkaan dia kepada orang yang terdahulu itu, masa itu dah terlambat. Jadi kenapa ayat ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok apa ayat ni Allah Taala sebut dalam ayat ni. Kenapa ayat ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidakkah mereka melihat, wahai Muhammad? Tidakkah mereka melihat, wahai Muhammad, berapa banyak kaum yang telah kami musnahkan sebelum mereka? Nampak ni? Nampak, tuan? Nampak kan? Ayat ni tuan-tuan baca, tidakkah mereka melihat, wahai Muhammad, bagaimana banyaknya kaum yang telah kami musnahkan sebelum mereka? Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala sebut ayat tu macam tu? Kenapa, tuan-tuan? Sebabnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, jangan sampai jadi macam ni. Faham tak? Jangan sampai jadi macam ni. Cepat-cepat kembali kepada aku. Sebelum terlambat. Nanti kalau kau melebih sangat, nanti kamu akan jadi macam orang terdahulu. Nampak? Jadi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu jangan sampai jadi macam tu lah. Kalau kamu sampai selevel dengan dia, nanti kamu pun kejahatan kamu tu sampai selevel dengan mereka, so kamu akan ditimpa perkara yang sama juga. Tuan-tuan, kamu akan ditimpa perkara yang sama juga. Kalau tuan-tuan tengok negara jiran kita macam mana sebelum ni, mereka tinggal jauh dari laut, kan? Ada satu tempat mereka tinggal jauh dari laut. Dia kata kita tak kena tsunami, dia kata, sebab kita jauh dari laut. Kemudian Allah hantar gegar kat situ, habis roboh, mati ramai kat situ, gempa bumi di situ. Betul tsunami memang tak ada, tapi musibah yang Allah Taala turunkan bukan sekadar dengan tsunami, tuan-tuan. Gempa bumi pun merupakan tentera Allah juga. Jangan katakan tu. Wabak penyakit, tuan-tuan. Wabak penyakit, kuman penyakit juga adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala juga, tuan-tuan. Itu semua tentera Allah. Dan kalau siapa-siapa pun katalah, ada orang kata wabak penyakit yang sengaja direka, kuman yang sengaja di develop dan sebagainya. Tapi kalau tak ada keizinan Allah, benda tu tak jadi juga. Betul ke tidak? Jadi bila Allah izin perkara itu terjadi, sebenarnya itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Betul, tuan-tuan kan? So tuan-tuan, jangan sampai jadi macam tu. Tengok bagaimana dulu kita dengar macam mana Atlantik itu tenggelam dan sebagainya, ramai orang yang mati. So Allah memang kreatif, tuan-tuan, untuk memberi balasan kepada sesuatu kaum. Macam-macam cara Allah Taala boleh tunjukkan, tuan-tuan. So tuan-tuan, dalam konteks ini, jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok dari sudut yang lebih kecil, kita ni kalau ingkar dengan perintah Allah, walau kita kuat macam mana pun, tuan-tuan, walaupun kita hebat macam mana pun,
ya satu masa nanti kita akan tua. Betul tak? Tuan-tuan tengok bagaimana orang-orang tertentu ataupun orang yang tuan-tuan kenal ataupun apa tu, dan orang-orang yang terkenal ya, yang satu masa dulu merupakan seorang yang gagah perkasa, yang kuat. Ya, tuan-tuan kenal Muhammad Ali kan? Muhammad Ali ya, dia seorang yang sangat baik ya, di usia selepas pada dia berhenti daripada bertinju ya, dia merupakan seorang muslim yang sangat taat kepada perintah Allah ya. Itu yang kita tengok melalui video-video dia lah, cara dia bercakap dan sebagainya. Tapi yang saya nak sebut kat sini, betapa hebatnya dia. Tapi bila sampai masa hukum alam, Allah Ta'ala tentukan manusia akan jadi tua. Tuan-tuan, begitu juga dengan yang lain-lain kalau tuan-tuan tengok. Dan akhirnya Muhammad Ali pun sampai masa Allah ambil dia. Mudah-mudahan Allah rahmati dia lah. Begitu juga dengan orang lain tuan-tuan. Orang lain satu masa dulu dia hebat dengan dalam bidang dia contohnya. Katalah dia hebat dalam bidang dia apa sajalah tuan-tuan, apa sajalah. Sampai masa dia akan mati, dia akan tua, dia akan hilang ingatan dia. Jangan katakan orang-orang yang kita kenal Imam Malik tuan-tuan, Imam Malik dia merupakan seorang imam yang sangat hebat dan dia dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan seorang yang sangat genius kitab yang dia susun ataupun ditulis tu tuan-tuan jadi apa kita panggil jadi rujukan pada zaman dia. Kitab Muwatta dia tu, kitab Muwatta yang dikarang tu, yang disusun tu kitab hadis tuan-tuan Ni sebelum zaman sebelum zaman Imam Bukhari Imam Bukhari, Imam Muslim sebelum di awal lagi. Tapi bila di hujung-hujung kehidupan dia tuan-tuan, dia dah mula lupa dan waktu itu ada hadis-hadis dia yang tidak diterima atau yang ulama hadis selepas tu tawakuf. Sebab apa tahu? Dia dikonsider sebagai bila dia semakin tua ingatan dia semakin kurang pada waktu itu, dan ada hadis-hadis dia yang bukan yang kita sebut yang tidak kita panggil yang tidak diambil oleh pengumpul hadis yang kemudian tu bila Imam Malik tu dah tua. Jadi apa tak lagi kita ni tuan-tuan Jadi kalau seseorang tu tuan-tuan tengok saya rasa mesti ada di kalangan orang yang tuan-tuan kenal, dia kalau dia jauh dengan Allah, ataupun mungkin ada yang dekat dengan Allah juga dia bila Allah dah ambil daripada dia bila Allah dah ambil daripada kekuatan dia ataupun dah ambil kehebatan dia jadi bila dia jadi orang tua dia selalu menceritakan tentang kehebatan masa muda dia. Tak apalah kalau dicerita sekali tuan-tuan tapi kalau dicerita dah 300 kali anak cucu pun malah nak dengar betul anak cucu pun malah nak, walaupun dia hebat macam mana pun tuan-tuan, tapi kalau benda sama tuan-tuan dengar ada berpuluh-puluh kali beratus kali saya rasa kita pun jemu dengar kan jadi tuan-tuan kita ni sebenarnya kena apa kita panggil kalau kita tengok dalam konteks ayat ni tuan-tuan Allah memberi peringatan kepada kita Allah memberi peringatan kepada kita berapa banyak yang telah kami hancurkan, berapa banyak yang telah kami musnahkan, berapa banyak yang telah kami matikan daripada kaum. Kalau dulu kita hebat macam mana pun kan, akhirnya Allah Ta'ala akan matikan juga. Allah Ta'ala kalau mereka ingkar, Allah Ta'ala akan hancurkan mereka. Bolehlah kita ambil ibrah macam cerita orang tua tu tadi. Okey, kita tengok teknikal dia tuan-tuan Ini banyak ayat ni, banyak benda yang kita boleh ambil. Nanti sekali lagi saya jelaskan Alam yarau kam ahlakna min qablihim minal qurun minal qurun So kalau tuan-tuan tengok ni yang saya sebut tadi merupakan satu teknik dakwah kepada para ustaz. Antara teknik dakwah yang kita boleh gunakan, suruhlah kita punya pelajar-pelajar untuk merenung akibat yang telah menimpa kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut konsep dia sama saja. Ni saya kata tadi, konsep dia sama saja cuma orangnya berbeza dan cara musibah itu turun tu yang agak berbezalah antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Tuan-tuan jadi teknik ni Allah Subhanahu wa taala mahukan para pendakwah berani guna teknik yang sama inilah. Tak payah takut, ini memang hukum alam. Hukum alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saya sebut tadi mudah untuk gantikan kaum yang baru. Ingat tak
Allah Subhanahu Wa Taala mudah untuk gantikan kaum yang baru selepas dia apa tu timpakan musibah kepada kaum yang lama, ya, sekejap saja kalau Allah Taala nak gantikan dengan orang yang lain, tuan-tuan. Dan saya sebut tadi juga, jangan sampai jadi macam ni. Ini juga penyebab kenapa Allah Taala bagi tahu ayat ni pada kita. Jangan sampai jadi macam ni. Maknanya ialah jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kita. Contoh-contoh terdahulu banyak, dan contoh-contoh zaman sekarang pun banyak juga, tuan-tuan. Apa ni, kalau andai kata kita terlibat melakukan perangai yang sama juga dengan orang-orang tersebut, dan musibah tersebut akan datang kepada kita juga, mungkin dengan teknik yang lain lah, mungkin dengan jenis musibah yang lain, tapi sama saja musibah juga, tuan-tuan. So kalau dulu kita hebat macam mana pun, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan kita juga, akan tuakan kita juga, akan lemahkan kita juga. Okey, tuan-tuan, kita tengok teknikal. Ni adakah? Ini merupakan kalimat haraf, dia merupakan haraf tanya. Okey, tuan-tuan tengok. Sebenarnya kalau kalimat pertanyaan ni, tuan-tuan, kalau kalimat pertanyaan, sebenarnya dia termasuk dalam kelompok isim tau. Jadi kat sini nombor 4 ni, cuba tuan-tuan tengok ni. Isim tanya, Man tu siapakah? Kam tu berapakah? Mata bilakah? Ataupun kaifa bagaimanakah? Itu semua isim, tuan-tuan, isim tanya. Semua isim tanya. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, sama di isim, fi'il ataupun haraf. Tapi tuan-tuan, kalimat pertanyaan tu, walaupun semuanya kalimat pertanyaan itu merupakan isim tanya ataupun isim istifham kita panggil dalam teknikal bahasa Arab, tapi ada 2 yang termasuk dalam kelompok haraf, haraf tanya, iaitu a dengan hal. A dengan hal. Faham, tuan-tuan? Maksudnya gini tau. Kalimat-kalimat pertanyaan dalam bahasa Arab semua isim tau. Isim tanya. Siapakah, bilakah, berapakah, bagaimanakah? Itu semua isim tau, isim tanya. Kan tuan-tuan tahu dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja. Nama, perbuatan, sendian. Okey. Semua kalimat nama, semua kalimat isim. Tapi ada 2 saja kalimat pertanyaan, dia termasuk dalam kelompok haraf tanya. Antaranya a tadi lah yang kita jumpa. Dia ada 2 saja, iaitu a dengan hal. Hal pun tuan-tuan selalu jumpa kan. Hal tu pun maknanya adakah juga. So a tu pun maknanya adakah juga. Tuan-tuan, okay, kita balik ke ayat kita. Alright. Ini tadi. So a merupakan kalimat haraf, iaitu haraf tanya. So kalau tuan-tuan tahu haraf tu nama gelaran dia ialah haraf tanya, fungsi dia apa? Cuba jawab, tuan. Kalau gelaran dia sebagai haraf tanya, gelaran dia sebagai haraf tanya, fungsi dia apa? Fungsi dia bertanya lah. Adakah? Adakah? Cuma kalau Allah yang tanya dalam Al-Quran, maka soalan itu bukanlah sebab Allah tanya sebab Allah tak tahu. Ini kita panggil istifham inkari. Allah Ta'ala nak marah sebenarnya. Itu maksud dia. Allah Ta'ala nak istifham inkari lah. Allah Ta'ala nak marah lah, nak tunjukkan kemarahan dia. Okey, bukan kemarahan, kemurkaan dia akan hancurkan, tapi kalau kamu terus, nanti kamu akan hancur seperti orang terdahulu. Itu maksud saya, Allah Ta'ala nak tunjukkan dia marah kalau kita teruskan dengan perbuatan jahat tu. Okay, lam maknanya tidak pernah ataupun tidak. Ini merupakan kalimat haraf juga, dia termasuk dalam kelompok haraf nafi. Kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kat mana haraf nafi ni? Nah, dekat sini. Kan dalam Quran kan tadi kan saya sebut, dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, sama ada nama, perbuatan, sendi kan. Isim, fi'il, haraf kan, tuan kan. Jadi apa tu, lam tu dia merupakan kelompok haraf. Dia haraf apa? Dia merupakan haraf nafi. Apa ni nafi? Ni lam, apa ni lam? Dia ada kat sini. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan belajar bahasa Arab Al-Quran dengan Al-Furqan. Kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita akan ajar daripada awal satu-satu sampai tuan-tuan akan nampak. Sebenarnya bahasa Arab ni tak banyak benda pun kalau kita susun elok-elok. Tapi kalau kita belajar secara berterabur tu memang tuan-tuan jadi pening lah. So kalau kita susun nanti tuan-tuan akan nampak. Di dalam Quran ni ada 3 saja kalimat, tuan-tuan. 3 jenis saja. Sama ada kalimat tu kalimat nama ataupun kalimat naus. Yang kedua ialah kalimat fi'il, verb, atau yang ketiga ialah kalimat sendi ataupun kalimat haraf kita panggil dalam bahasa Arab. Nama, perbuatan dan sendi saja, tuan-tuan. Sendi itu haraf lah. Bila peringkat yang pertama, tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita akan jelaskan macam mana nak kenal. Okey, ni sendi, Ustaz. Oh, ni perbuatan, Ustaz. Ni kalimat nama, Ustaz. Ni nama tu isim. Ni isim, Ustaz. Ni fi'il, Ustaz. Ni haraf, Ustaz. Oh, Ustaz, ni haraf juga, Ustaz. Ni pun haraf juga, Ustaz. Oh, ni fi'il, Ustaz. Ni fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi, pada peringkat yang pertama tu, tuan-tuan akan dijelaskan macam mana nak pisahkan antara isim, fi'il dan haraf. Pada peringkat kedua, kita luaskan lagi pelajaran, tapi masih lagi isim, fi'il, haraf. Sebab itu 3 aja yang ada dekat dalam Al-Quran. Tak ada lain, tuan-tuan. 3 tu saja.
Cuma perbahasan kita luaskanlah. Okey. Dalam pelajaran peringkat yang kedua, tuan-tuan akan dikenalkan macam ni tau. Kita akan bagi tuan-tuan akan tengok kita punya diagram yang kedua ni. Masih lagi tentang isim, fi'il dan haraf. Tapi bila tuan-tuan jumpa kalimat isim, kita akan jelaskan isim terbagi kepada dua jenis. Isim yang ada gelaran dan fungsi dan isim biasa. Ini masa tuan-tuan belajar tentang isim peringkat kedua. Kemudian pada peringkat yang kedua juga untuk fi'il, tuan-tuan akan dijelaskan tentang kalau jumpa fi'il nak buat apa? Tuan-tuan dah kenal fi'il kan? Yang pertama kena tahu apa ganti nama diri dalam fi'il tersebut. Yang kedua tuan-tuan kena tahu ganti nama diri itu dirujuk pada siapa. Yang ketiga tuan-tuan kena tengok ada atau tidak maf'ulun bih. Itu yang tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang kedua tuan-tuan. Sebentar pada peringkat yang kedua. Kemudian kalau tuan-tuan jumpa kalimat haraf pula, kan tuan-tuan dah kenal macam mana nak kenal kalimat haraf pada peringkat yang pertama kan. Okey. Sekarang ni kita akan jelaskan haraf ni ataupun sendi ni tuan-tuan kena tahu gelaran dan fungsi dia. Ni semua dia lah. Gelaran-gelaran ada 10 jenis haraf. Dan dia punya gelaran dia tu dia sinkronis dengan fungsi dia. Kalau haraf seru, fungsi dia apa? Fungsi dia menyeru orang lah. Sepatutnya wahai ke. Kalau haraf penegasan kan, gelaran dia sebagai haraf penegasan. Fungsi dia apa? Menegaskan lah. Tengok mak dia, sesungguhnya ataupun pasti ataupun sungguh. Macam tu. Jadi macam tu kita jelaskan pada tuan-tuan. Alright, kalau kita jumpa kalimat lam tadi, lam ni dia merupakan kalimat haraf, kalimat sendi lah. Gelaran dia apa? Gelaran dia ialah haraf nafi. Fungsi dia apa? Fungsi dia menafikan lah. Ini haraf tanya. Kalau haraf tanya, fungsi dia apa? Tanya lah, tu maksud dia. Adakah tidak mereka melihat berapa banyak yang telah kami hancurkan daripada sebelum mereka di kalangan kaum-kaum terdahulu? Tu maksud dia. Ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bertanya. Tapi adakah Allah bertanya sebab dia tak tahu? Tak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang bertanya, maknanya itu kita panggil istifham inkari. Allah nak tunjukkan marah dia ataupun Allah Taala nak sindir mereka. Macam itulah. Kemudian yarau, mereka melihat. Ini merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il mudhari'. Dia sebenarnya asalnya ada yarauna. Dia ada nun dekat ujung yarau ni tuan-tuan. Tapi kalimat ini telah pun dijazamkan oleh kalimat lam ini. Lam ini termasuk dalam kelompok haraf jazam. Kelompok haraf jazam. Apa benda yang Ustaz mengapu ni Ustaz? Sebab tu saya nak tuan-tuan belajar daripada awal, nanti tuan-tuan akan dijelaskan dengan terperinci. Kalau tuan-tuan nak tahu, nanti saya jelaskan sikit-sikit. So tuan-tuan ready, mudah-mudahan tuan-tuan faham. Saya percaya pelajar-pelajar saya ni semua pandai-pandai belaka. Saya nak try tuan, tengok faham ke tidak. Okay, yarau ni tuan-tuan, ini pelajaran paling susah tau. Dalam ilmu nahu, ini pelajaran peringkat ketiga yang paling susah. Kalau tuan-tuan boleh faham, memang tuan-tuan superb lah, seronok saya. Okey. Asalnya yarauna, tapi kalimat ini telah diganggu oleh kalimat lam ini. Lam ini yang telah menyebabkan kalimat ini telah dijazamkan. Okey, saya nak jelaskan, tuan-tuan dengar elok. Ni belajar bila Ustaz? Ini belajar pada peringkat yang ketiga. Okey, tuan-tuan tengok peringkat yang ketiga, bila kita belajar kalimat fi'il, saya akan jelaskan pada tuan-tuan, fi'il ini ada dua jenis. Jenis fi'il yang pertama ialah fi'il yang tak payah cerita pasal baris, yang kebal, yang mabni, yang tak boleh diubah. Fi'ilnya apa? Fi'il madhi dan fi'il amar. Ini ialah dua fi'il yang tidak boleh diubah, tak payah bahaskan soal baris. Kita panggil dia kebal. Tapi ada fi'il yang boleh diubah-ubahkan baris hujung. Contohnya tuan-tuan, katalah fi'il madhi tau. Fi'il madhi ni macam ni tau. Katalah fi'il madhi ni dia telah duduk. Orang Arab sebut jalasa. Jalasa. Tuan-tuan tak boleh tukar jadi jalasu ke, jalas ke, jalasi ke. Jalasa dia akan stagnan dengan jalasa. Kalau mereka telah duduk, jalasu. Tuan-tuan tak boleh ubah. Macam itulah rupa dia. Kalau aku telah duduk, jalastu. Jangan tuan-tuan pandai nak tukar jalasta, jalasti, tak boleh. Itu kita panggil kalimat fi'il mudhari', fi'il madhi ni semua kebal. Semua kebal, tidak boleh diubah. Tapi kalau fi'il mudhari' boleh ubah tuan-tuan. Fi'il madhi tu kalau tuan-tuan ubah, mungkin makna dia akan berubah ataupun dia jadi tak ada makna lah. Tapi kalau fi'il mudhari' boleh ubah baris hujung dia. Itu maknanya dia tidak kebal. Okay, contoh, katalah kalimat itu yajlisu. Yajlisu tu maknanya dia duduk kan. Tapi kadang-kadang tuan-tuan jumpa yajlisu juga, tapi dia duduk juga, tapi bukan yajlisu tau. Dia jadi yajlisa. Kadang-kadang tuan-tuan tengok dia jadi yajlis. Mati pula. Jadi fi'il mudhari' sahaja yang boleh berubah. Fi'il madhi dan fi'il amar langsung tak boleh ubah. Macam mana rupa dia, macam itulah dia. Jangan pandai-pandai nak ubah. Tapi fi'il mudhari' saja yang boleh diubah. Okey, sekarang ni yang pertama saya nak bagi tahu dia boleh berubah kepada berapa jenis perubahan.
Yang kedua, saya nak bagi tahu kenapa dia berubah. Okey, tuan-tuan tengok Okey. Kosongkan tuan-tuan punya minda tu sekejap Apa yang tuan-tuan pernah belajar dulu tuan-tuan simpan sekejap Tuan-tuan dengar aja saya jelaskan Okey, saya ulang lagi sekali. Fi'il pada pelajaran peringkat ketiga ada fi'il yang mabni, tak boleh ubah. Fi'il madhi, fi'il amar Tapi ada fi'il yang boleh diubah, hanya fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' saja yang boleh diubah Okey, fi'il mudhari' ni tuan-tuan, perbuatan yang sedang berlaku, present tense ni, macam saya sebut tadi, dia boleh jadi yajlisu, dia boleh jadi yajlisa, dia boleh jadi yajlis. Dia boleh berbaris depan, dia boleh berbaris atas dan dia boleh berbaris mati. Ini fi'il mudhari' tuan-tuan Okey, masa bila dia akan berbaris depan? Okey, dengar tuan-tuan Dia akan berbaris depan kalau dia baris depan maknanya dia sedang marfu', yajlisu tadi semasa dia tidak diganggu oleh haraf-haraf baris atas ataupun dia tidak diganggu oleh haraf-haraf baris mati. Jadi dia maintainlah dengan baris depan dengan marfu' yajlisu. Tapi kalau dia diganggu oleh geng-geng haraf nasab, geng-geng haraf baris atas ni, maka elok-elok dia yajlisu dia akan tukar jadi yajlisa. Maknanya apa? Maknanya gini kalau sebelum kalimat yajlisu itu ada an ataupun lan ataupun izan ataupun kai ataupun la dan fa supaya ataupun hatta, maka asalnya yajlisu dia jadi an yajlisa, lan yajlisa, izan yajlisa, kai yajlisa, fa atau la yajlisa, hatta yajlisa. Faham tak? Kalau dia diganggu oleh haraf-haraf nasab ni, kita panggil, kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita panggil ni geng kereta Geng-geng kereta ni menjadi penyebab kenapa fi'il mudhari' yang asalnya yajlisu dia akan tukar jadi yajlisa, an yajlisa, lan yajlisa. Okey, bila masa ustaz dia jadi majzum, dia jadi baris mati, yajlis bila masa? Bila dia diganggu oleh geng haraf jazam, geng haraf baris mati. Dia diganggu oleh geng haraf baris atas, dia jadi yajlisa lah baris atas Tapi kalau dia diganggu oleh geng-geng haraf baris mati, maka dia akan jadi yajlis. Dia akan jadi yajlis, mati ujung dia. Tapi asal dia apa? Asal dia marfu'. Faham tak Sekarang ni kalau dia diganggu oleh haraf baris mati, maka dia akan jadi yajlis. Faham tak Okey, sekarang ni tuan-tuan dengar dulu Okey, fi'il mudhari' ni tuan-tuan, fi'il mudhari' ini telah diganggu oleh lam. Lam ni haraf jazam tuan-tuan Lam ni haraf jazam. Okey, dengar tuan-tuan Dengar dengar dulu Fi'il mudhari' ni tuan-tuan, dia ada 5 fi'il mudhari' yang jenis hujung ada nun tau. Contohnya katalah kita ambil perkataan duduk tadi Duduk tu mereka berdua duduk. Yajlisani, orang Arab sebut gini. Dia dengar dia ada 5 fi'il mudhari' yang jenis hujung ada nun. Mereka berdua duduk, kamu berdua duduk, mereka duduk, kamu duduk, dan engkau perempuan engkau perempuan duduk. Engkau duduk tapi engkau tu perempuan. Dia ada 5 fi'il mudhari' yang jenis hujung ada nun tau. Jadi macam mana cara kita nak menjazamkan fi'il mudhari' yang jenis ada hujung ada nun ni? Cara dia buang aja cik nun tu. Buang saja cik nun tu. Kalau yang jenis hujung tak ada nun, tak apa. Kita just tukar baris saja. Tadi macam yajlisu kan. Dengar saya bagi contoh yajlisu, duduk juga Okey, kalau dia duduk yajlisu, dia akan tukar jadi an yajlisa. Kalau lam yajlis, mati kan. Dia boleh tukar jadi baris atas, boleh tukar jadi baris mati kan. Okey. Tapi itu kalau dia duduk. Macam ni kalau mereka duduk ustaz dalam bahasa Arab macam ni. Kalau mereka duduk yajlisuna na. Ada na kat ujung. Itu kalau mereka duduk. Kalau dia duduk yajlisu kan. Kalau mereka duduk yajlisuna. Okey. Ustaz, kalau yang yajlisuna mereka duduk, macam mana ustaz nak bagi dia baris mati? Cara dia, kalau yang jenis ujung ada nun, buang cik nun dia. Itu yang telah terjadi kepada ayat yang kita bahas hari ini tuan-tuan Saya bukan nak suruh tuan-tuan ingat, saya cuma nak tunjukkan pada tuan-tuan kalau kita belajar dengan teknik yang mudah, insya-Allah tuan-tuan akan mudah faham Ini pelajaran paling susah tau. Sebab tu tuan-tuan rasa dia agak complicated. Okey, dengar dulu Asal kalimat yarawna, yaraw ini ialah yarawna asal dia. Jadi ada lam dekat sini, dia merupakan haraf jazam, dia telah menjazamkan, dia telah membaris matikan kalimah yarawna ini. Cara nak tunjukkan yang dia ini telah dimatikan ialah dengan buang cik nun dia. Tapi kalau lam ni tak ada tuan-tuan, bacaan ni bukan yaraw tau, yarawna.
Disebabkan ada lam inilah maka dia dibaca dengan yarau sahaja. Sebab apa? Sebab yarau ni ganti nama diri dekat dalamnya ialah mereka, dan kalau mereka ni kalimat fi'il mudhari' mereka melihat, maka ujung mesti kena ada nun tau. Kalau mereka melihat yarauna, mereka duduk yajlisuna, kalau mereka makan yakuluna, kalau mereka tidur yanamuna, kalau mereka membaca yaqrauna. Nampak? Jadi kalau mereka yang buat mesti ujung ada nun. Jadi cara nak tunjukkan yang dia telah dijazamkan ialah dengan buang saja cik nun tu. Macam boleh faham? Kalau tak faham, tuan-tuan masuk kelas kita. Nanti insya-Allah saya jelaskan. Okey, kam ni ialah kalimat isim tanya. Ni haraf tanya, ni isim tanya. Ahlakna ni fi'il mudhari', fi'il madhi ada telah. So dalam ni kami telah binasakan, kami ni rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Qablahum ni merupakan kalimat isim, dia ialah isim zaraf, isim ruang, ni isim ruang masa. Hum ni merupakan isim juga, dia ialah isim ganti nama diri tuan-tuan. Min maknanya dari. Dari ini merupakan haraf, iaitu harful jar. Al-Quruni, umat-umat ataupun bangsa-bangsa, ini merupakan kalimat isim. Tanda isim dia alif lam dan tanda isim dia alif lam dan baris bawah di hujung. Annahum, anna ni merupakan kalimat haraf, iaitu haraf penegasan. Hum mereka, dia ialah kalimat isim, isim ganti nama diri. Ilaihim, ini merupakan kalimat haraf, iaitu harful jar. Him ni lagi sekali, dia isim, isim ganti nama diri. Ya, kemudian la tidak yarji'una, ini merupakan kalimat fi'il mudhari'. Nampak? Yarji'una, mereka kembali kan. Kalau mereka fi'il mudhari' mesti kena ada nun di hujung. Nampak? Kalau sebelum ni ada lam, elok-elok yarauna, dia akan jadi yarau, hilang nun dia. Sebab apa? Lam tu menunjukkan lam tu telah menjalankan kerja dia ataupun telah menjalankan tanggungjawab dia. Tuan-tuan okey tuan. Ya, senang aja sebenarnya sebab saya saya tunjukkan tuan-tuan perkara yang paling susah dalam bahasa Arab. Jadi saya bukan nak suruh tuan-tuan ingat. Tuan-tuan faham pun dah cukup dah. Kalau tuan-tuan tak faham, cuba tuan-tuan rewind balik, tuan-tuan tengok balik saya jelaskan tu boleh faham ke tidak. Kalau tuan-tuan boleh faham, ini memang cukup lah. Insya-Allah okey. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Tuan-tuan tolong share. Please share. Jangan tak share biar ramai orang yang dapat manfaat, dan mudah-mudahan dia merasakan bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Itu pelajaran paling susah pun aku boleh faham. Apatah lagi kalau kita belajar secara peringkat-peringkat daripada awal, lagilah mudah faham tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian, dan insya-Allah nanti kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.